Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kali ini iaitu sesi yang kedua. Kita telah selesai pada sesi yang pertama terdahulu, kita telah membahaskan beberapa perkara. Antara perkara yang mana kita telah bahaskan pada sesi yang lalu adalah berkaitan dengan beberapa perkara yang mana dapat merosakkan solat kita ataupun lebih tepat dapat mengurangkan fadilat ataupun pahala kita. Kerana kita ketahui solat kita ini ada pembahagiannya. Ada yang mana dapat nis 1/2 solat. Ada yang mendapat sulus 1/3 sahaja bahagian solat dia. Ada yang dapat rubuk 1/4. Maksudnya ada bahagian-bahagian tertentu yang mana nilai dan ganjaran kita akan dapat di dalam solat. Sebab itulah kenapa kita masih belajar berkaitan hal ini, kerana kita nak dapat bilangan ataupun kualiti yang tertinggi, kualiti yang terbaik di dalam solat. Pada pertemuan yang lalu, ada beberapa perkara kita telah bahaskan, di antaranya banyak yang mana mungkin dilakukan dalam masyarakat kita berkaitan perkara-perkara yang mana dapat melakukan kerosakan dalam solat kita. Kita telah bahaskan berkaitan ketika menerokok, ketika mana seseorang rokok setengah masyarakat kita telah bahaskan ada yang pegang di betis ketika mana nak rokok, itu tidak benar. Yang sebenarnya adalah pegang pada lutut. Itu yang mana ala rukbatai yang disebutkan. Dan juga kita telah bahaskan juga beberapa perkara seperti pergerakan yang terlalu banyak dalam solat. Iaitu pergerakan yang mana mutawaliyat, berturut-turut yang banyak, sehingga dapat menyebabkan kecacatan pada solat kita. Bahkan juga dapat menyebabkan terbatal juga solat kita. Kuliah saya semalam saya dah bahaskan berkaitan uruf. Sebab itu dalam pergerakan yang membatalkan solat ni ada pandangan yang mana menyebutkan bahawasanya nak tengok pergerakan banyak atau sikit dinilai pada uruf. Kalau uruf kata pergerakan tu banyak maka dapat membatalkan solat. Dan juga pada pertemuan yang minggu lepas kita juga telah membahaskan berkaitan isu membaca Al-Quran ataupun membaca rukun qauli di dalam solat. Nak baca kuat atau mana? Itu kita tak jawab penuh hari tu. Jadi kita akan jawab pada hari ini insya-Allah. Iaitu pada pertemuan yang lalu ada yang tanya berkaitan rukun qauli. Bagaimana rukun qauli ini? Adakah wajib kita baca sehingga didengar pada telinga ataupun sebaliknya? Yang kita ketahui ada hadis yang menyebutkan bacaan Rasulullah iaitu lihyah. Janggut Rasulullah ni ketika Rasulullah dalam solat bergerak-gerak. Bila menyebutkan janggut Rasulullah bergerak-gerak, ini menyebutkan Rasulullah tidak baca di dalam hati. Sebab kita tengok dalam masyarakat kita setengah ada yang mana solat diam, tidak membaca apa-apa. Itu kerana mungkin dia membaca dalam hati. Ini tidak tepat. Kerana dalam riwayat ni kita ada menyebutkan lihyah, iaitu bergerak, yataharrak, iaitu bergerak-gerak mulut ataupun lebih tepatnya janggut Rasulullah. Bila bergerak itu menunjukkan bacaan itu qiraah itu berlaku di mulut. Bukan sekadar di qalbu, bukan hanya di hati ataupun di jiwa. Itu kurang tepat. Dan juga antara kita telah sebutkan kesalahan yang mana selalu dilakukan bila baca pula ada yang baca terlalu kuat. Seperti tengah kita tengok ada orang mata Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satu dia baca. Kadang-kadang di ujung boleh dengar. Sampai saya pernah ceramah di satu tempat itu tempat orang-orang yang mana yang pencen dah selalu duduk. Banyak yang mana dah pencen berusia duduk situ. Dia komplain kat saya. Dia ada masalah telinga. Dia pakai alat yang dekat telinga tu kan. Bila pakai alat tu kata dia, orang yang duduk jauh pun dia dapat dengar bacaan. Dan bila mana orang baca kuat Fatihah dalam solat, maksudnya makmum baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah habis tu. Baca kuat. Terganggu dia. Maksudnya dengar semua benda. Nak cakapnya, kita baca cukuplah sekadar dengar diri kita saja. Itu yang disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in pun oleh fuqaha. Menyebutkan bahawasanya dengan nafsahu. Dengan untuk diri sendiri. Bukan ke ghairihi. Bukan untuk ila ghairihi. Bukan untuk orang lain. Bukan kita baca Fatihah tu untuk orang lain. Fatihah dia. Kita baca rukun qauli sekadar didengari oleh telinga kita. Bukan mengganggu. Bahkan disebutkan dalam Muqaddimah Hadramiyah. Bahkan disebutkan juga dalam kitab-kitab yang lain. Sehingga dapat menyebabkan hukum makruh. Ataupun mungkin menyebabkan haram atau makruh. Lebih tepatnya makruh sekiranya bacaan kita itu sehingga dapat mengganggu orang lain di dalam solat. Sebab itu kita ketahui, kita solat ini bukan hanya kita sahaja. Tapi kita juga perlu kita tengok, menjaga juga keadaan kita. Sebab tu dalam solat,
kita nak solat, kita tidak dibenarkan ke masjid dalam keadaan makan bawang. Sebab ia akan mengganggu bau mulut kita, akan ganggu orang sebelah. Demikian juga berkaitan qiraah kita, bacaan kita. Janganlah bacaan kita itu sampai kita ganggu orang sebelah. Terutamanya waktu tasyahud. At-tahiyyah. Ada setengah orang baca, ingat orang tu at-tahiyyah tu baca macam tekan tu baca dan dengar habis kiri kanan. Itu ya, jadi kita kena kontrol benda itu. Sebab itu kita katakan jangan baca terlalu kuat. Jangan juga baca tak bunyi langsung. Itu tak bunyi langsung pun kurang tepat. Sebab kita kena ada pergerakan kita. Pergerakan pada lisan kita sehingga didengari yusmi'ahu. Memperdengarkan pada telinga kita sahaja, bukan mendengarkan pada telinga orang lain. Itu kita dah bahas minggu lepas, jadi kita tidak akan ulang lagi perkara-perkara tersebut. Okey, jadi pada hari ini kita akan bahas beberapa masalah. Hari ini kita akan membahaskan beberapa masalah, antaranya kesalahan-kesalahan yang selalu dilakukan di dalam solat. Antara kesalahan kita tengok yang pertama. Kesalahan pertama yang ini kita tengok selalu jadi. Mungkin jadi kat keluarga kita ataupun kat tempat lain. Bahkan kita lihat dapat katakan ke semua hampir. Kalau kita pergi ke masjid ke surau, atau bukan masjid lah, RNR ke mana tempat solat, pasti akan berlaku benda ni. Bahkan mungkin kita pun kadang-kadang terbuat benda ni tanpa sengaja. Iaitu kita mendahului imam. Ataupun pergerakan kita bersamaan dengan imam. Ini adalah kurang tepat. Dalam solat, ada kalanya pergerakan kita bila mana sama dengan imam, itu dapat menyebabkan batal. Ada kalanya juga bila mana bersamaan dengan imam tak batal. Macam mana nak faham tu? Okey, di dalam solat, sekiranya pergerakan kita bertepatan dan sama dengan imam, itu ada kalanya menyebabkan batal. Di mana? Ketika nak mengangkat takbiratul ihram. Sebab tu kita nak mengangkat takbiratul ihram, sekiranya takbir kita bersamaan dengan takbir imam, itu dapat menyebabkan batal solat kita. Dan benda ini ada disebutkan dalam syarah Safinah. Sebab apa? Sebab itu pembukaan solat. Kita imam takbir Allahu Akbar, kita serentak dengan dia tak habis lagi. Kita terus takbir. Itu menyebabkan solat kita rosak, bahkan tidak diterima. Tetapi kalau rukun-rukun yang lain, jika bersamaan dengan imam tidak membatalkan solat, tetapi itu kurang baik. Kerana kalau kita tengok riwayat-riwayat para sahabat, bila mana Rasulullah dah turun dah sujud, dah sempurna Rasulullah turun, baru mereka buat. Maksudnya tunggu imam melakukan dahulu. Kemudian barulah kita buat. Kita bergerak melakukan pergerakan. Bukan imam tak turun lagi, imam baru nak turun, kita pun dah sama-sama buat. Itu kurang tepat. Sebab kita dengar riwayat yang disebutkan para sahabat, mereka akan tunggu Rasulullah turun dulu. Sampai sempurna, barulah kita juga melakukan perkara tersebut. Sebab itu, kita jangan mendahului imam ataupun bersamaan dengan imam. Maksudnya imam itu ju'ilal imam liyutamma bih fala taqtaifu alaih. Itu Rasulullah SAW sebut. Iaitu innama ju'ilal imam. Sesungguhnya dijadikan imam itu liyutamma bih. Untuk diikuti. Fala taqtaifu alaih. Jangan kamu berselisih, bercanggah buat benda yang berbeza dengan imam. Sebab itu kita kena ikut pergerakan imam, kena iktidak dia. Kita ikut apa yang imam lakukan. Itu yang terbaiknya. Sekiranya kita mendahului lebih beberapa rukun, itu ada menyebabkan kecacatan. Kita tengok lagi dalam hadis yang disebutkan bahawasanya fa iza kabbara fakabbir. Bila mana imam takbir, fakabbir. Fa iza kabbara, bila mana imam dia bertakbir, fakabbir, maka kamu pun bertakbir. Fa di sini nama fa li ta'qib. Fa dalam bahasa Arab ada banyak function, kita dah tahu. Dalam lughah, dalam bahasa Arab, sesuatu huruf pun dia ada banyak maksud dan pengertian. Contohnya dalam hadis ni, fa iza kabbara fakabbir. Fa di sini namanya li ta'qib. Li ta'qib tu maksudnya kita kena buat itu dia berturutan, ikut step. Contohnya kita buat ayat bahasa Arab, qama Zaidun fa Umar. Maksudnya telah berdiri Zaid dan Umar, ataupun lebih tepat telah berdiri Zaid kemudian Umar. Bila fa di situ maksud dia kemudian. Yang buat tu dahulu di depan, Zaid dulu yang bangun, lepas tu baru Umar bangun. Maksudnya berturutan, bukan sama-sama mereka bangun dua-dua orang, tak. Itu li ta'qib, maksud dia ada turutan, dia ada step. Sama juga macam hadis ni. Fa iza kabbara fakabbir. Bila mana imam bertakbir, maka kamu pun bertakbir. Demikian juga rukun-rukun yang lain. Imam buat, kita buat. Bukanlah maksud kita buat bersamaan dengan imam. Ini sebab tu kita bila faham hadis melalui qawaid lughah, maka kita akan mendapat pemahaman yang benar insya-Allah. Sebab itu fa di sini li ta'qib, maksudnya kita biar imam terlebih dahulu yang melakukannya.
Bahkan ada ancaman daripada Rasulullah SAW. Rasulullah takut kalau kita menghadapan lebih dari imam. Kita mendahului imam. Ada disebutkan ayyaj'alallahu suratahu suratal himar. Iaitu Rasulullah takut Allah akan menukar orang-orang yang mana terkehadapan, yang lebih depan daripada imam, ayyaj'alallahu, iaitu Allah akan menjadikan suratahu suratul himar. Iaitu Allah akan menjadikan suratahu suratal himar. Dia menjadi wajah dia ditukar menjadi himar. Itu salah satu ancaman tu kita dengar daripada Rasulullah. Sebab itu ada larangan daripada kita mendahului imam. Iaitu ancaman ditukar. Ayyaja'alallahu lahu suratahu suratal himar. Kita menjadi seolah-olah seperti himar. Cuma ada perbahasan dalam kalangan ulama di mana dia di himar ni. Di dunia ataupun di akhirat. Itu ada perbahasan lah. Terjadi di dunia ataupun terjadi di sana. Tidak dinafikan kalau kita dengar adalah pandangan-pandangan yang mengatakan benda ni dah terjadi pada zaman salaf. Tapi kisah ini dikritik lah. Kisah ini dikritik iaitu dikatakan qila. Dia kata bila disebut qila dia sirah tamrid. Nak menunjukkan bahawasanya cerita ni masih ada kritikan. Iaitu ada orang pada zaman salaf wajah dia berubah. Ditanyakan kenapa, dia mengatakan bahawasanya kerana dia mendahului imam dalam solat. Tapi kisah ni ada kritikan pada dia. Tapi cakapnya memang dalam riwayat yang sahih seperti yang kita bacakan ini dalam riwayat Bukhari bahawasanya ancaman iaitu akan ditukar wajah pada himar. Dalam riwayat kita baca ni sahih, itu akan ditukar kepada wajah himar. Cuma ada perbahasan dalam kalangan ulama ditukar di dunia ataupun di sana di akhirat. Itu ada khilaf. Nak cakapnya bila sebut dan ancaman itu menyebutkan ataupun kita dapat fahami ini benda berat lah. Ini benda berat. Sebab itu kalau dalam usul fiqh pun nak menentukan antara makruh dengan haram, kalau sesuatu benda itu dia ada azab, ada ancaman, itu para fuqaha atau usuliyun akan lebih mengatakan ia membawa kepada keharaman. Itu dalam usul fiqh lah. Tapi nak bahaskan benda ni, kita nak cakap ni bila ada ancaman tu nak cakap poin dia berat. Sebab itu kita terkehadapan daripada imam. Okey. Seterusnya, kita pergi juga kepada hadis tadi kita baca. Kan Rasulullah SAW iza qala sami Allah liman hamidah lam yahni ahadun minna zahrahu hatta yaqa'an Nabi SAW sajidan summa taqa'u sujudan ba'dah. Ini hadis yang kita baca tadi tu, para sahabat. Para sahabat dia takkan turun, takkan melakukan pergerakan sehinggalah Rasulullah telah sujud. Lepas tu barulah sahabat ikut. Itu poin pertama kita hari ini. Kita jangan terkehadapan, jangan kita mendahului perbuatan imam, dan juga kita cuba elakkan jangan kita bertepatan sama-sama dengan imam. Maksudnya imam buat dulu. Fa iza kabbara fakabbir. Imam buat dulu baru kita buat. Falitaqib. Itu antara kita tengok kesilapan yang mana kita kena betulkan jugalah. Kadang-kadang mungkin kita tahu benda ni. Bukan kita tak tahu tapi kita terlepas pandang. Sebab biasalah itu manusia tu al-khata' wa nisyan sifatani lil insan. Itu khata' kesalahan, wa nisyan lupa, sifatani lil insan. Iaitu lupa dan salah. Ini merupakan dua sifat bagi manusia. Sebab tu kenapa kita buat lagi kuliah ini, mungkin dah banyak dah asatizah yang bahaskan bab solat. Sejak dia kecil kita belajar. Tapi kenapa kita masih tekankan bab ni? Sebab manusia ada kalanya nisyan, melakukan kesalahan, lupa. Sebab itu kenapa kita tekankan lagi perkara tersebut berkaitan hal ini. Okey. Yang seterusnya. Berkaitan kalau seseorang itu antara kesilapan yang kedua, itu yang pertama dah settle. Yang kedua, perkara berkaitan yang kedua, sekiranya seseorang itu dia nak bangun ke rakaat yang ketiga, dia terlupa membaca tasyahud awal. Tasyahud awal ataupun tengah ada yang menyebut tahiyat awal, dia terlupa, dia pun bangun ke rakaat ketiga. Kalau dia bangun ke rakaat ketiga itu, dia dah berdiri tegak dah. Lepas tu baru dia turun balik, itu dapat membatalkan solat. Contohnya macam ni. Dia lupa. Dia bangun, dia tak baca tasyahud awal lagi. Kemudian dia bangun ke rakaat ketiga, bangun dah. Dia bangun dah tegak dah, baru dia ingat. Lah, aku tak baca lagi tasyahud, dia pun turun. Ini menyebabkan solat dia boleh batal. Apa dalil yang disebut sini? Iza qama ahadukum. Bila mana seseorang itu dia bangun min raka'ataini, daripada rakaat yang kedua. Dia bangun dah daripada rakaat yang kedua. Kemudian dia dah tegak dah, qaiman. Dia dah berdiri tegak. Kemudian baru dia ingat, dia tak baca lagi tasyahud. Falyajlis. Lepas tu dia duduk. Benda ini dapat menyebabkan kerosakan pada solat. Sebab dia dah, atau falam istatim, maksudnya dia tak berdiri tegak lagi. Maksud dia falam istatim tu dia tak berdiri tegak lagi. Dia tak berdiri tegak tak apa. Bila dia bangun dia tak berdiri tegak, dia hadis tadi,
itu boleh dia duduk. Disebut sini falam yastatim qa'iman. Maksudnya dia tak berdiri tegak lagi, itu boleh. Maksudnya dia bangun baru mungkin separuh lagi, dia bangun separuh, dia duduk balik, itu tak apa. Kalau dia dah tegak, baru tidak boleh. Itu. Jadi ada dua perbezaan. Kita baca lagi hadis tadi sebut falam yastatim. Maksudnya dia berdiri waktu tasyahud itu tak tegak lagi. Dia teringat dia tak baca, dia duduk terus dia baca. Itu tak ada masalah. Sah, boleh teruskan solat. Adapun disebutkan sini fa iza statamma qa'iman fala yajlis. Bila dia sebut di sini, bila dia dah berdiri tegak, itu dia tidak boleh duduk lagi. Bila dah tegak. Tapi kalau dia masih tak tegak, mungkin dalam keadaan sedikit, itu tak apa. Tak ada masalah. Okey. Yang seterusnya adalah jika dia tak tahu benda ni, dia mungkin tak pernah belajar. Dia dah berdiri tegak dia baru duduk. Adakah dia kena qada balik solat dia, ataupun lebih tepatnya adakah solat batal? Kalau dia tak tahu sebelum ni, tak ada masalah. Kalau dia tak tahu, sebab itu dia disebutkan dalam kitab sini fa in ada aliman amidan bi tahrimihi batalat salatuhu. Disebutkan di dalam kitab Kanzur Raghibin. Fa in ada maksudnya bila dia kembali, maksudnya dia berdiri dah. Fa in ada, dia duduk balik, aliman amidan bi tahrimihi, dengan keadaan dia tahu benda tu tak boleh buat, dia saja buat, batalat salatuhu, solat dia batal. Tapi kalau dia tak tahu, tak batal. Sebab tu kalau dia tak tahu, maka solat dia itu tidak membatalkan solat. Dan seterusnya, kita masih dalam bab ni. Sebab bab ni ramai yang tak tahu. Bila kita dah tahu, maksudnya lepas ni kita cuba elakkan. Maksudnya kalau imam tersebut, macam mana lah kes, ada orang tanya. Kes kalau imam tu dia dah berdiri tegak. Imam lupa baca tasyahud, dia dah berdiri tegak. Kemudian dia duduk balik. Solat imam batal atau sah? Jawapannya solat dia batal. Jadi macam mana perbuatan kita di belakang? Adakah kita masih nak ikut dia? Jawapannya kita tidak mengikut dia, kita mufaraqah. Berkaitan mufaraqah, saya akan bahaskan sebentar lagi. Sebab mufaraqah dia ada perbahasan yang panjang. Sebab berkaitan mufaraqah ni ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Contohnya masalah mufaraqah yang mana terjadi dalam masyarakat kita adalah perbahasan kalau imam dia bangun kepada rakaat yang kelima. Imam dah bangun dalam rakaat yang kelima. Dia nak kena mufaraqah ataupun dia kena stay dalam solat. Macam mana nak buat? Sebab saya ada terbaca ada yang mana mengatakan dalam Islam ni tak ada mufaraqah. Jadi benarkah benda tu? Jadi kita buat penelitian sikit, kita akan bahas lagi tentang mufaraqah. Mufaraqah dalam hadis ada disebutkan. Dan juga mufaraqah ada hukum-hukum yang tertentu. Bahkan disebutkan dalam Fathul Mu'in dan lain-lain disebutkan hukum mufaraqah saja boleh dikatakan ada 4 atau 5. Itu ada mufaraqah yang wajib, ada mufaraqah yang mana yang harus, ada juga mufaraqah yang mana dapat menyebabkan hukum-hukum yang lain. Jadi berkaitan mufaraqah kita akan sebutkan lagi. Jadi benda yang kedua ini kita dapat kesimpulannya adalah sekiranya kita dah bangun tegak berdiri ke rakaat yang ketiga, lupa baca tasyahud, kita tak boleh duduk dah. Kalau kita duduk, membatalkan. Kenapa? Hadis yang kita baca tadi itu dikritik pada sanad dia, hadis yang kita baca tadi itu. Tetapi fiqh dia diambil oleh para fuqaha. Kenapa kita katakan batal? Kalau dah bangun ke rakaat ketiga, dia duduk balik. Kerana tasyahud awal adalah merupakan apa? Dia merupakan sunat ab'ad. Tasyahud awal dia merupakan sunat ab'ad, dia bukan rukun. Manakala kita dah berdiri tadi, kita dah pindah ke rukun yang lain. Rukun lebih besar dari sunat ab'ad. Sebab tu bila mana kita telah melakukan rukun, kemudian kita berpatah balik, itu ibaratkan kita telah melakukan benda besar, kemudian kita kembali pada benda kecil. Sebab itu kenapa ia membatalkan solat berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Dan juga, tapi walaupun hadis itu ada kritikan berdasarkan, tetapi fiqh dia diambil oleh para ulama untuk digunakan. Sebab itulah dikatakan kenapa dia tidak boleh untuk dia kembali. Jika dia kembali duduk, fa'in ada aliman amidan bitahrimihi batalat salatuhu. Kalau dia duduk balik dengan keadaan aliman, dia tahu benda tu tak boleh, amidan, sengaja duduk, batalat salatuhu, solat dia dapat terbatal. Yang seterusnya, itu yang kedua. Yang ketiga pula adalah berkaitan sekiranya kita sujud di atas sejadah. Boleh tak kita sujud solat menggunakan sejadah ni? Ataupun tidak boleh? Rasulullah pernah buat ataupun sebaliknya? Para sahabat pernah buat ataupun sebaliknya? Jadi kita akan baca di sini. Sebab ada saya tengok di laman sosial di YouTube, ada ustaz mengatakan kita hari ni solat di masjid. Di masjid ada kapet sejadah. Zaman Nabi mana ada? Zaman Nabi atas pasir. Jadi buat benda ni, kalau kata nak ikut sunnah sangat, tak payahlah solat atas kapet. Kalau kata nak ikut sunnah sangat, hampa pilih solat atas pasir. Ada ustaz kata itu saya tengok di laman sosial. Jadi kita nak katakan, benar kalau Rasulullah tidak pernah solat di atas sampan?
Sebab itu kalau kita tengok di dalam riwayat Bukhari pun ada, dalam Muslim pun ada bab bahkan diletak kat Imam Bukhari, iaitu babu solati ala hasir, atau lebih dekat dengan dia lah, maksudnya solat atas hasir. Hasir tu hamparan. Hamparan ataupun lebih katakan tikar. Itu maksudnya memang perbuatan solat di atas tikar ini ada dilakukan oleh salafun salih. Salafun salih pernah melakukan benda itu, dan juga Rasulullah juga pernah melakukan benda tersebut. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau nak ikut sunnah sangat, tak payahlah solat dekat kapet, tak payahlah solat dekat kapet masjid-masjid ni, pilih solat atas pasir. Ada setengah orang kata tu. Jadi kata tidak tepat perkataan tersebut, kerana memang ada riwayat Rasulullah pernah solat di atas hasir, iaitu di atas hamparan. Kita tengok riwayat ni. Okey, di sini kita tengok ada sahabat yang mana dia nampak faraaituhu yusalli ala hasirin yasjudu alaih, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Dia nampak apa? Faraaituhu, aku melihat Nabi SAW solat ala hasir, di atas hasir, iaitu salah satu hamparan, tempat dia dihamparkan kan. Kemudian yasjudu alaih, dan Rasulullah sujud pada hamparan tersebut. Bahkan kita akan tengok dalam Abu Daud pun ada dibahaskan benda ini. Maksudnya solat di atas hamparan ataupun apa-apa itu memang ada disebutkan, dan para rasul dan para sahabat dan Rasulullah juga melakukan perkara yang sama. Cumanya yang dilakukan oleh Rasulullah tu hanya hamparan lah. Zaman kita ni macam-macam ada tulis kat sejadah tu. Kadang-kadang ada kalian dapat menyebabkan terganggu khusyuk. Jadi itu kita kena betulkan sikit lah. Jadi nak cakap solat di atas kapet ke, solat di atas sejadah, itu tidak ada masalah. Tetapi gambar-gambar di sejadah itu yang perlu diperhalusi. Jangan terlalu meletakkan gambar tertentu yang terlalu banyak sehingga dapat mengganggu solat kita. Sebab kita akan baca hadis yang mana selepas ini, yang mana Rasulullah pernah menegur tentang ada orang yang solat dalam memakai baju-baju yang mana dapat mengganggu solat. Rasulullah tegur perbuatan tersebut. Jadi kalau kat sejadah pun tak ada masalah. Kita nak solat atas sejadah disebabkan ada riwayat riwayat Muslim seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah pernah solat ala hasir, di atas hamparan. Tetapi cuma yang mana yang tidak, yang kita kena elakkan, solat pada tempat yang mana ada gambar-gambar pada itu. Contohnya sekarang kan kalau kita nak solat mungkin tak ada sejadah, kita pun hamparlah apa-apa, kita hampar baju kita dekat situ buat sejadah. Kita mungkin nak solat di tepi jalan, mungkin masjid ada yang mana dikunci tutup, jadi pun kita nak solat pun kita solat atas jalan, kemudian kita pun hampar baju kita jadi sejadah. Baju kita ada macam-macam tulisan. Elakkan. Sujudlah atas tanah tu. Sah solat sujud di atas tanah. Sebab dijadikan bumi ini adalah suci. Sebab tu antara perbezaan kita dengan umat yang terdahulu, sebab tu kita kena ketahui, antara para nabi dan rasul, mereka ini membawa syariat ataupun hukum-hukum yang mungkin berbeza, tetapi akidah tetap sama. Para rasul, dakwah tauhid mereka sama, tetapi pada syariat, pada masalah fiqh ini ada perbezaan. Sebab itu kita ketahui, kalau kita tengok Bani Israel yang terdahulu, kalau mereka ada najis pada pakaian mereka, dikatakan bahawasanya mereka kena gunting tempat yang najis tersebut. Tapi kita tidak. Kita hanya basuh sahaja. Kita perlu basuh. Sebab itu kita belajar tentang fiqh taharah. Manakala kalau umat terdahulu dikatakan pada mereka, mereka kena gunting. Sebab itu banyak lagi perbezaan syariat kita dan mereka. Tetapi akidah sama. Dan juga umat-umat yang terdahulu, mereka nak solat, mereka ada tempat tertentu. Tetapi kita tidak. Pada umat Nabi Muhammad SAW, dijadikan ke semua bumi ini adalah hamparan untuk kita solat. Melainkan tempat-tempat yang najis, tempat-tempat tertentu lah. Sebab ada riwayat sebut kubur yang tidak boleh. Ada riwayat sebut tandas dan lain-lain. Ada tempat-tempat tertentu. Tapi itu pada kritikan pada sanad. Nak cakapnya kita boleh solat di mana-mana saja tempat yang suci. Tanah itu suci, tak ada masalah. Sebab itu saya pernah update status tahun lepas. Bahawasanya ada setengah tempat, contohnya, bila nak solat, mereka ada yang tak mau solat sebab apa? Sebab kata mungkin anjing pernah lalu sini. Mungkin itu ihtimal. Ihtimal itu maksudnya andaian semata-mata. Sebab itu, kalau kita andai-andai, berandaian sahaja, kita tak boleh buat apa saja. Kalau macam tu sampai memang tidak nafikan. Pernah ada orang PM yang tanya, macam mana kalau hukum kita pegang tayar kereta? Kita pegang tayar motor, nak kena sertu ke dengan air 7 ke 6 kali tu? Sebab dia kata mungkin kita lalu atas kereta itu, naik kereta itu, dekat jalan, anjing pernah lalu air tersebut, pernah lalu jalan tersebut, dan kereta tayar kita langgar jalan basah. Jadi nak kena sertu ke? Sampai ada orang tanya macam tu. Itu sebab andaian. Sebab tu agama kita jangan terlalu fikir terlalu detail. Kalau kita fikir benda-benda ni terlalu detail, maka kita tak dapat buat apa. Kita tak dapat nak buat apa.
Sebab tu kalau kita nak solat, contohnya di tepi jalan ke, angkat kita takbir ya solat, tak ada masalah. Walaupun di atas rumput, walaupun di atas tanah, suci, sah. Kita jangan fikir mungkin ada tu, mungkin ada ini. Kalau kita nak mungkin kita tak dapat hidup dengan aman. Bahkan kita akan penuh dengan perasaan was-was dalam jiwa kita. Sebab itu, kita solat sahaja, kita bila sebut di atas hamparan itu sah. Di atas bumi sah, tidak ada masalah. Itu lebih baik daripada kita menggunakan baju kita yang mana yang penuh dengan gambar-gambar itu yang menyebabkan tidak khusyuk. Tapi kalau dalam kes sekarang ni, mungkin zaman COVID ni, kita kena lebih baik kita bawa barang sendirilah sebab takut berjangkit penyakit-penyakit tertentu. Ataupun kita ada sejadah kecil, tak ada masalah. Okey, yang seterusnya. Dalam masalah melipat pakaian, melipat pakaian kan dalam solat kadang-kadang mungkin kita ambil wuduk, kita lipat baju. Lepas tu kita pun masuk dalam solat dalam keadaan berlipat lagi pakaian. Jadi macam mana keadaan ini? Kalau kita solat dalam keadaan kita lipat baju kita. Kadang-kadang kita bukan saja kita lipat, kita terlupa. Kita ambil wuduk, kita pun lipat baju kita, kemudian kita masuk dalam solat, kita angkat takbir, kita lupa nak letak balik baju ke tempat yang asal. Itu memang benda yang mana terjadi, terlupa. Bukan sengaja. Jadi ada hadis berkaitan lipat-lipat baju ni yang mana larangan. Dalam riwayat Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala naqfitas siyaba wasya'r. Iaitu Rasulullah larang kita menahan pakaian. Iaitu larang tahan pakaian dan rambut. Rasulullah sebut sya'r. Iaitu rambut kita dan juga pakaian kita. Apa maksud larangan tersebut? Larangan ini dia bermaksud supaya kita jangan ikat rambut. Ini pemahaman para fuqaha dalam masalah ini. Berdasarkan hadis ni, larangan mengikat rambut. Dan hadis ni kena clear siap-siap. Bukan untuk perempuan, untuk lelaki yang larangan ini. Itu untuk lelaki. Kita baca di sini apa pandangan, apa disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Okey, al-jumhuru fa innahum karihu zalika lil musalli sawa'un fa'alahu fi salati aw qabla an yadkhula fiha wattafaqu ala annahu la yufsidu as-salata. Maksudnya sini al-jumhuru, itu jumhur ulama, jamahir fuqaha. Ada yang sebut jumhur, kadang-kadang ada yang sebut jamahir. Maksudnya majoriti ulama. Al-jumhuru fa innahum karihu zalika lil musalli. Majoriti ulama adalah karihu, tidak menyukai, tak suka ataupun memakruhkan perkara tersebut. Bila kita sebut perkataan makruh, orang kita dalam masyarakat bila sebut makruh, kita tak apalah, makruh saja. Itu perkataan sebab kita tengok kurang tepat lah. Sebab makruh tu benda tidak disukai. Benda tidak disukai. Kalau kita terjemah baru mungkin kita orang tak buat. Kalau sebut makruh kita nampak ringan. Tapi kalau sebut kita terjemahkan, mesti perbuatan yang dibenci, barulah mungkin kita akan, ini perbuatan dibenci ni, maka kita akan cuba untuk elak. Tapi kalau kita sebut makruh, orang kata alah makruh je. Itu sebab pemahaman kita dalam masalah ini. Sebab makruh tu benda yang dibenci, yang tidak disukai. Jadi sebab itu kita cuba untuk elakkan. Di sini sebutkan jumhur ulama memakruhkan lil musalli, untuk orang yang nak solat ataupun untuk orang yang solat, perbuatan tersebut. Jadi sebab itu kita jangan buat. Adakah perbuatan ini membatalkan solat? Kita tengok ni, disebutkan di sini wattafaqu ala annahu la yufsidus salata, dan telah bersepakat para ulama annahu, sesungguhnya perbuatan itu la yufsidus salata, tidak memberi mudarat ataupun tidak memberi kecacatan, membatalkan solat. Maksudnya kalau kita solat dalam keadaan kita singsing baju ini, dia adalah perbuatan yang makruh. Tapi batal tak solat? Disebutkan sini annahu la yufsidus salah, iaitu telah bersepakat para ulama, disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, la yufsid, tidak memberi kerosakan pada solat yang kita lakukan. Dan perkara itu dimakruhkan. Dan tidak dinafikan. Ibn Hajar juga ada menyebutkan salah satu pandangan yang dinukil kepada Hasan. Ibnu Munzir menukilkan pandangan Hasan yang mengatakan bahawasanya kena i'adah solat. Iaitu siapa yang buat benda itu, maksudnya siapa yang buat perbuatan dia mungkin singsing baju, ikat rambut, ada pandangan disandarkan kepada Hasan Al-Basri. Ia mengatakan bahawasanya perbuatan tersebut dapat membatalkan solat sebab dia menyuruh mewajibkan ulang. Tetapi kita katakan jumhur ulama tadi kita katakan mengatakan perbuatan tersebut adalah dia makruh, dia tidak sampai kepada haram. Dan wattafaqu, dan telah sepakat kata Ibnu Hajar mengatakan perbuatan ini dia tidaklah membatalkan solat. Jadi kalau kita buat solat kita sah, cuma nilai value solat kita itu kurang. Sebab tu kita kena cuba elakkan daripada melakukan perkara-perkara ini sebab dia memberi pahala atau memberi kesan dalam kadar
nilai solat kita itu. Sebab itu ketika solat kita cuba untuk jangan kita singsing baju dan juga kita cuba jangan kita terlalu menahan rambut. Menahan rambut ataupun kita tak bagi rambut jatuh. Kenapa? Apa sebab larangan ini? Para ulama mengatakan kerana bila mana kita sujud, biarlah rambut kita itu juga jatuh ke lantai. Ini bagi lelaki lah, bagi perempuan tak. Kalau bagi perempuan rambut jatuh ke lantai itu batal solat, ini bagi lelaki. Sebab bila mana rambut kita jatuh ke lantai, maksudnya anggota badan kita akan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu sebab berdasarkan larangan Rasulullah ni kenapa? Salah satu sebab hikmah ada yang disebutkan kerana bila kita sujud, maka rambut kita sekalipun, semua tempat kita sekalipun akan turun, akan sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab rambut merupakan kemuliaan. Rambut adalah tempat kemuliaan. Kepala kita kalau orang pukul pada kita, kita marah. Orang tarik rambut kita, main rambut kita, kita marah. Bahkan ada satu hukum, bahkan kitab khusus membahaskan tentang rambut saja. Rambut ni ada hukum hakam tertentu. Sebab itu, rambut merupakan benda yang mulia. Sebab itulah kenapa rambut bila kita sujud, biarlah dia jatuh sekali-kala panjang lah. Kenapa larangan untuk menahan rambut di sini? Walaupun larangan ini dia tidak sampai kepada haram, dia hanya makruh, tapi kita cuba untuk elakkan walaupun makruh. Jadi biarlah rambut kita tersebut jatuh ke bawah bersujud sekali untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kita cuba elakkanlah, jangan biar rambut kita itu menutup dahi kita. Bab dahi ni kita dah bahas minggu lepas. Jadi saya tak mau bahas panjanglah, kita ringkas saja bab dahi. Kalau something tertutup di dahi kita, kalau tertutup sikit sah solat kita. Kalau tertutup semua, itu baru ada kesan pada solat tersebut menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab lain, dia lebih luas lah. Itu kita dah bahas minggu lepas. Jadi kita tidak ulang lagi perbahasan yang sama. Cuma perbahasan ringkas lah. Maksudnya kalau tutup semua, baru batal. Kalau tutup sikit, contoh dalam kepiah saya ni, tutup sikit. Ada tutup sikit je. Maksudnya, sah lagi. Asalkan ada juga ruang. Ada sebahagian daripada kepala saya ni, dahi saya ni, kena tempat sujud. Itu tak ada masalah. Jangan tutup semua saja. Menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab-mazhab lain tak ada masalah. Kita dah baca dah riwayat dia. Okey. Itu kita telah settle 3 permasalahan untuk 30 minit yang pertama, iaitu tentang larangan untuk mendahului imam. Itu kita dah bahas dah tadi. Yang kedua kita telah bahaskan tentang orang yang mana dia lupa tasyahud awal. Bila mana dia lupa tasyahud awal, dia tidak boleh berdiri. Ataupun kalau dia berdiri, dia tak boleh duduk balik. Kalau dia dah tegak dah, dia tak boleh duduk balik. Kalau duduk balik, fa'in ada. Kalau dia ulang, maka akan membatalkan solat. Yang seterusnya kita telah bahaskan tentang sujud di atas sejadah. Yang ketiga kita bahaskan sujud atas sejadah. Itu tak ada masalah, boleh. Cuma kita cuba elakkan benda-benda yang bergambar. Yang keempat, berkaitan melipat pakaian. Kerana ia adalah perkara yang mana dapat memberikan kesan solat, iaitu makruh solat kita. Pandangan Hasan Al-Basri, batal. Tapi hakikatnya jumhur mengatakan tidak batal. Yang seterusnya, kita pergi kepada perbahasan gelak ketika solat. Tertawa ketika solat. Perbahasan tertawa ketika solat ini, mungkin kita anggap benda ni ringan. Tapi hakikatnya kadang-kadang benda ni terjadi juga. Itu gelak, ketawa. Seseorang itu mungkin dia tergelak waktu solat. Dia teringat benda-benda apa-apa ke. Sebab waktu solat, pemikiran manusia kadang-kadang akan pergi jauh melangkau. Dia akan jauh dari pemikiran kita, fikir yang mana perkara yang tidak sepatutnya. Sehingga menyebabkan perbuatan kita fikir benda tersebut dan akan menyebabkan kita tergelak kadang-kadang. Itu. Dan gelak dalam solat ni adakah dapat membatalkan solat ataupun tidak? Kita lihat di sini disebutkan, in zahra bihi harfan fabatalat. Kalau ketika gelak itu in zahra bihi harfan, keluar harfan 2 huruf, maka akan batalat, batal solat tersebut. Maksudnya apa? Sekiranya kita gelak itu sehingga menyebabkan ada suara, senang cerita ada suara, itu akan menyebabkan terbatal. Dan juga ada dibahaskan hukum tanah nuh. Tanah nuh tu apa? Tanah tu berdaham. Hukum berkaitan berdaham juga ada disebutkan juga. Walaupun kita nampak simple berdaham, tetapi dibahaskan. Sebab apa? Sebab mereka mengatakan berdaham, gelak ni bin jinsil kalam. Salah satu daripada kalam perkataan. Sebab itu, pandangan yang asah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sekiranya seseorang itu ketawa sehingga menyebabkan harfan, keluar 2 huruf, ataupun dia berdaham menyebabkan 2 huruf ataupun 1 huruf mempunyai makna, maka perkara ini dapat menyebabkan batal solat sebab dia adalah diibaratkan percakapan dalam solat. Itu. Dan kalau ada 2 huruf, itu dapat menyebabkan solat kita rosak.
Kenapa? Kerana solat ni adalah perkataan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh kita berbicara di dalam dia. Sebab itu Rasulullah menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya dalam solat ni tidak boleh ada sesuatu pun, syai'un, sesuatu benda pun min kalamin nas, daripada perkataan manusia. Maksud perkataan manusia ni percakapan kita dengan manusia. Tidak boleh ada hubungan dialog kita dengan manusia. Tidak dibenarkan. Sebab kalau kita gelak bukan kita bercakap dengan Allah dah tu. Itu maksud kita bercakap dengan manusia. Jadi berkaitan tanahnuh, kita berdeham. Macam tu. Kalau kita berdeham sehingga menyebabkan ada seolah-olah suara, itu menyebabkan batal solat. Tapi berdeham adakah dilarang terus? Tak. Ada tempat boleh. Jangan kita kata, oh berdeham tak boleh solat. Bukan. Berdeham dibenarkan dalam solat sekiranya kita untuk memperbetulkan rukun qauli. Contoh kita nak baca Fatihah, tersangkut. Itu tak ada masalah lah, kita boleh berdeham macam tu. Tetapi kalau kita nak tegur orang, ada orang datang ke apa ke, kita saja nak tegur dia, main-main, itu tidak boleh. Itu tidak boleh sebab dia diibaratkan kalam, perkataan manusia. Itu yang pertama. Perkara kedua, pandangan yang kedua dalam mazhab kita mengatakan bahawasanya wasani la tabtulu bihi mutlaqan li'anna laisa min jinsil kalam. Pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i mengatakan la tubtil, tidak membatalkan solat. Ataupun la tabtul. Perbuatan kita berdaham yang tadi itu kita buat itu la tabtul, tidak membatalkan kerana apa? Li'anna laisa min jinsil kalam. Kerana perbuatan tersebut bukan daripada kalam. Kerana yang membatalkan solat adalah perkataan. Sedangkan kalam tu apa? Perkataan itu apa? Disebutkan dalam mata Ajrumiyah, al-kalamu huwal lafzu murakkabu mufidun bil wada'i. Maksudnya perkataan itu dia hendaklah benda yang difahami dan dia murakkab. Itu ta'arif kalau kita dengar dalam mata Ajrumiyah ada disebutkan tentang kalam. Sedangkan kalau kita sekadar berdaham, itu dia tak cukup kalam lagi tu, tak cukup syarat. Kita berdaham, dia tak cukup syarat kalam, dia bukan perkataan. Sebab itu pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i, kalau seseorang itu berdaham, itu tidak dikira kalam. Sebab kalau berdaham kita tak faham apa. Sebab kalam tu hendaklah benda yang ada maksud. Dia benda yang difahami. Sebab percakapan, kalam, perkataan kita, bila kita perkataan tu hendaklah benda-benda yang kita faham kan. Sebab itulah pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i, la tabtul, tidak batal solat, li'anna laisa min jinsil kalam. Sebab perbuatan kita buat benda tadi itu, dia bukan percakapan. Dia bukan daripada jenis kalam. Jadi kesimpulannya dalam mazhab kita, ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan batalat solatuhu. Batal solat kita kalau harfan, dah sampai 2 huruf. Ataupun 1 huruf yang mana memberi maksud. Yang kedua, pandangan dalam mazhab kita mengatakan adalah la tabtul, tidak batal. Sebab li'anna laisa min jinsil kalam. Jadi kita katakan kesimpulannya ada dua pandangan. Tapi macam saya dah sebut dah minggu lepas, benda-benda macam ni pada peringkat awal kat budak-budak kalau boleh janganlah kita cakap. Dekat budak-budak sekolah. Ataupun dekat anak-anak, jangan kita bagi pandangan-pandangan yang luas macam ni. Kerana apa? Kerana nanti mereka akan gunakan benda ni main dalam solat. Mereka akan main, budak-budak kan dalam solat mesti akan main dalam solat, main dengan kawan-kawan. Jadi mereka akan medham lah saja, kacau kawan. Itu benda-benda ni pada kanak-kanak, cubalah kita untuk janganlah beri pandangan-pandangan yang tidak muktamad ini. Kita bagilah pandangan muktamad yang kena mengatakan batal solat tersebut. Tetapi sekiranya kita ada masyaqqah, memang kesulitan yang teramat sangat, maka ataupun kita meyakini, hujah lebih tepatnya kita meyakini, hujah pandangan kedua itu boleh untuk kita amalkan untuk peribadi diri sendiri. Sebab pandangan kedua mengatakan berdaham semua benda itu bukan daripada min jinsil kalam, bukan daripada perkataan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ataupun yang seterusnya, saya tak ingat nama apa-apa. Dalil kalau cakap tak sengaja pula. Tadi kita katakan yang mana berdaham, ketawa itu dia dikatakan batal sebab dia atas dasar percakapan. Dia dikira sebagai bercakap. Bagaimana pula kalau percakapan kita bercakap dalam solat dalam keadaan tidak sengaja? Adakah dapat membatalkan solat atau tidak? Kita katakan perbuatan bila sebut ter itu maksudnya bukan disebabkan kita nak buat, bukan keinginan kita. Tapi kita yang tidak sengaja kita buat benda tersebut. Itu maksudnya bukan kita nak buat tapi kita tersahaja. Jadi sebab itu kalau dan perkataan kita cakap tu pun sikit tak banyak, itu solat kita tidak batal. Dan ini wabihi qala jumhur ulama minhum Ibnu Mas'udin wa minhum Abbasin wa Ibnu Zubairin wa Anasun. Ada banyak lagi lah, wa Ibnu Zubairi wa Anasun wa Urwatu bin Wa'ta'un wal Hasanu wal Basri
wasy'abi wal Hasanul Basri wasy'abi wa Qatadatu wa jami'u muhaddisin. Ini banyak pandangan yang mengatakan bahawasanya perbuatan sebagaimana kita katakan tadi itu tidak batal kalau dia cakap tak sengaja. Dia cakap tak sengaja tak ada masalah. Kalau dia cakap sikit dia tak sengaja. Itu. Tetapi pandangan Imam Abu Hanifah dan juga Ibrahim An-Nakhai, ini semua ulama-ulama salaf ni, semua ni mereka mengatakan bahawasanya walaupun cakap tidak sengaja, maka dapat memberikan batal kat solat tersebut, dapat kerosakan pada solat tersebut. Sebab itu kita katakan bahawasanya percakapan ini, kalau menurut mazhab Hanafi ataupun pandangan Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan batal sebab berdasarkan hadis tadi. Yang hadis keumuman hadis tadi, iaitu inna hazihi salata, sesungguhnya solat ni la yasluhu, tidak boleh ada di dalam tu syai'un min kalamin nas, tidak boleh ada satu apa pun daripada perkataan manusia. Itu Imam Abu Hanifah dan Ibrahim An-Nakhai mereka menggunakan hadis itu. Dalam solat Rasulullah kata jangan ada pun min kalamin nas, perkataan manusia jangan ada langsung. Maksud perkataan manusia percakapan yang bukan dalam solat, iaitu percakapan kita dengan makhluk. Itu tidak boleh ada langsung syai'un, satu benda apa pun tak boleh ada. Sebab tu kenapa Imam Abu Hanifah dan Ibrahim An-Nakhai mereka mengatakan batal walaupun tidak sengaja. Imam Ibrahim An-Nakhai ini kita selalu dengar kalau Tazkiyatun Nafs, kalau kita beli buku-buku tentang penyucian jiwa, kita selalu akan jumpa Ibrahim An-Nakhai berkata sekian-sekian. Tapi Ibrahim An-Nakhai merupakan ulama salaf yang besar, bukan hanya dalam bidang Tazkiyatun Nafs, tapi dalam bidang fiqh pun sama. Sebab itu kita akan jumpa pandangan-pandangan Ibrahim An-Nakhai dan lain-lain, ada banyak pandangan dia. Sebab itu kita katakan ini semua adalah ulama-ulama salaf yang mana kita kena ketahuilah berkaitan mereka ini. Dan juga berkaitan bercakap solat ni, Imam Nawawi ada meletakkan bab babu tahrimi kalam fi salah. Itu bab tentang tahrim, tentang keharaman, dilarang, tidak dibenarkan untuk kita kalam, percakapan fi salah, dalam solat. Ada larangan untuk kita berbicara dalam solat. Zaman dulu, sebab tu kita tahu tarikh tasyri', kita tengok ataupun kita tengok sejarah pensyariatan itu, kita tengok pada zaman Rasulullah sendiri pun dia ada step by step sebenarnya hukum-hukum dia. Ada yang telah nasakh dan ada yang telah mansukh. Contohnya seperti bercakap. Awal-awal dalam Islam boleh nak bercakap dalam solat, tidak ada masalah untuk berbicara dalam solat. Kemudian hukum dia dihapus, diubah dan selainnya. Sekali kita akan tengok sekali ada sahabat yang nama Muawiyah yang mana cakap dalam solat. Muawiyah di sini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tak, Muawiyah ada banyak. Bukan seorang tu saja. Kita selalu dengar Muawiyah bin Abi Sufyan saja kan. Bukan beliau. Ini kita akan baca sekali, dia ada bercakap dalam solat. Dia ada bercakap dalam solat sehingga sahabat lain tegur dia. Kita akan jumpa hadis lepas ni, kita akan baca. Perbahasan yang seterusnya, bab membaca Al-Quran ketika sujud. Ini yang kontroversi kan di Facebook. Ini yang bab yang mana kontroversi berkaitan perbahasan baca Al-Quran ketika rokok dan sujud. Boleh ataupun tidak untuk kita membaca Al-Quran di sujud dan juga rokok. Secara umumnya, ini kita tak masuk lagi. Maksudnya secara umumnya, kita dilarang untuk membaca Al-Quran ketika sujud dan rukuk. Itu secara umum. Berdasarkan hadis, inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an. Iaitu disebutkan bahasanya aku dilarang untuk membaca Quran dalam keadaan raki'an. Au sajidan. Ataupun dalam keadaan sujud. Maksudnya, dilarang nuhitu an aqra al-Quran. Aku dilarang untuk membaca Quran di mana? Dalam keadaan raki'an, dalam keadaan rukuk. Au sajidan, ataupun dalam keadaan sujud. Maksudnya ketika dua keadaan ini dalam solat dilarang. Sebab tu asalnya membaca Al-Quran benda yang baik. Tetapi ada tempat yang mana diberi pengecualian tidak baik untuk kita baca Al-Quran. Seperti dalam toilet, seperti dalam sujud, seperti dalam ketika mana sajidan, keadaan kita tengah sujud, itu tidak dibenarkan untuk membaca Al-Quran. Okey. Kemudian hukum tidak dibenarkan ini, dia hukum haram ataupun makruh. Larangan ini dia membawa kepada haram ataupun makruh. Itu kita kena ketahui larangan ni. Dia terbahagi juga. Kita tengok apa kata Imam Nawawi. Fatukrahul qira'atu fi halatir ruku'i was-sujudi wat-tashahhudi wa ghairiha. Ini kata Imam Nawawi. Maksudnya fatukrahu. Maksudnya hukumnya adalah makruh, tidak disukai. Qira'atu fi halatir ruku'i was-sujudi. Tidak disukai untuk kita baca Al-Quran pada rukuk, sujud dan juga tasyahud. Jadi tiga keadaan ini kita tidak disukai untuk kita membaca Al-Quran di situ. Jangan kita kata, wah apalah
makruh je, kita buat tak haram. Jangan ada pemahaman macam tu. Kita katakan pemahaman macam tu lah tidak benar, yang mana dapat menyebabkan rosak. Setakat makruh je ni, sunat je ni, jangan ada pemahaman macam tu. Bila sebut macam ni, maksudnya kita ada larangan Rasulullah ataupun dilarang, Rasulullah dilarang, maka kita pun jangan kita buat benda itu. Sebab nuhitu, inni nuhitu an aqra al-Quran, iaitu aku dilarang daripada membaca Al-Quran dalam keadaan raki'an atau sajidan. Kenapa tidak dibenarkan untuk kita baca Al-Quran ketika dalam keadaan tersebut? Sebab apa? Disebutkan salah satunya kerana Al-Quran merupakan perkara yang mulia. Qiyam, berdiri, merupakan perbuatan yang mulia dalam solat. Jadi benda yang mulia hendaklah letakkan pada tempat je. Sebab tu antara rukun yang tinggi dalam solat, yang mana ada yang mulia adalah pada qiyam, pada berdiri. Sebab tu kita tengok Rasulullah dalam solat sunat baca surah Al-Baqarah, Ali Imran, panjang-panjang dalam diri. Sebab tu dia merupakan tempat yang mulia. Sebab tu Al-Quran hendaklah diletakkan pada tempat dia, dibaca pada tempat yang tinggi. Itu salah satu kenapa disebutkan makruh kita membaca, ataupun kenapa ada larangan membaca Al-Quran ketika raki'an, dalam keadaan kita rokok, ataupun sajidan, dalam keadaan kita sujud. Sebab Al-Quran perlu diletakkan pada tempat dia. Habis tu nak baca apa dalam sujud dan rokok? Kita telah diajarkan zikir-zikir oleh Rasulullah. Ada banyak zikir dibaca. Jadi bacalah zikir itu. Bahkanlah hadis ini pun fa'azzimu fihi. Maksudnya hendaklah kita agungkan Rabb, mengagungkan Rabb Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Dan sujud dan rokok kita agungkan, banyak zikir-zikir memuji Allah, membesarkan Allah itu ketika rokok dan sujud. Jadi kita letakkan zikir dan bacaan itu pada tempat dia. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau kita nak baca doa ketika mana sujud, doa dalam Al-Quran? Boleh tak kita baca doa daripada Al-Quran di dalam itu? Sebab dalam riwayat ada Rasulullah kata fajtahidu fid du'a, hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa dalam sujud. Itu Rasulullah suruh. Rasulullah suruh berdoa dan sujud. Kemudian ada yang tanya, macam mana kalau saya ni hanya hafal, dia kata mungkin ada yang tanya, saya ni ada hafal doa dalam Quran je. Doa-doa lain tak ada, tak hafal. Jadi kalau nak baca doa dalam Quran, macam mana? Kalau ada orang tanya soalan tu, dia datang. Kita nak kata macam mana? Kalau dia kata dia hanya hafal doa Quran je. Doa-doa seluruh dalam Quran dia tak tahu. Jadi boleh tak nak baca? Sebab ada hadis Rasulullah larang, ataupun Rasulullah dilarang daripada baca Quran. Jadi kita dalam hadis lain pula Rasulullah kata fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguh dalam doa. Seolah-olah ada dua berbeza ni. Jadi macam mana nak buat? Kita tengok di sini apa kata Al-Imam Az-Zarkashi dalam Asna Matalib. Asna Matalib adalah salah satu kitab fiqh mazhab Syafi'i yang mensyarahkan Raudhut Talib. Okey, kita tengok sini. Wa mahallu karahatiha iza qasada biha al-Quran atau iza qasada biha al-qira'ah. Fa in qasada biha ad-du'a was-sana'a fayanbaghi an yakuna kama law qanata bi ayatin min al-Quran. Maksudnya adalah mahal, tempat dimakruhkan itu iza qasada biha al-qira'ah. Dimakruhkan kita baca Al-Quran dalam sujud dan rukuk bila iza qasada bihal qiraah, bila mana kita niat baca tu baca Quran. Itu barulah dia menjadi makruh kalau kita niat untuk membaca Al-Quran. Tetapi sekiranya kita niat membaca doa dari Quran, niat untuk baca doa, itu dia tidak makruh. Ini disebutkan di sini. Fa iza qasada biha du'a, bila mana kita qasada, kita qasad baca ayat Quran itu sebagai doa. Iaitu waktu sujud dan rukuk, contoh Rabbana atina fid dunya hasanah, kita baca itu sebagai doa. Iza qasada biha doa, itu tak ada masalah. Seperti mana fayam bari ayakuna kama law qanata bi ayatin minal Quran. Seperti mana seseorang itu dia kunut. Waktu kunut nazilah ke, apa-apa ke, dia baca dalam kunut nazilah itu ayat-ayat doa daripada Quran. Boleh tak? Boleh. Sedangkan itu pada tempat lain dah tu. Sebab itu disebutkan bahawasanya kalau kita sekadar untuk sujud dan rukuk, kita baca ayat Al-Quran tetapi doa, itu tidak ada masalah dalam masalah ni. Cuma dia masih ada perbahasan lah. Mungkin kita akan jumpa pandangan mengatakan tidak ada. Tapi disebutkan sini, kalau kita baca ayat Al-Quran ketika sujud, dengan niat kita doa, itu tidak ada masalah. Itu. Tetapi yang lebih baiknya ketika sujud, kita baca, kita cuba elakkanlah itu. Sebab nanti mungkin akan ada, bila kita baca itu mungkin akan ada, kita akan rasa was-was ke, tak sah ke solat aku ni, benda ni Allah larang itu. Tapi kalau siapa yang mana tidak mahu ikut pandangan ni, dia baca doa pula. Rasulullah ajar dalam hadis. Ataupun dia doa apa yang dia nak doa. Sebab Rasulullah sebut yang pentingnya doa, itu penting.
Yang pentingnya memang kita minta dalam sujud. Sebab Rasulullah sebut, fajtahidu fid du'a. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam berdoa ketika sujud. Sebab itu adalah waktu yang akrab. Kita dah sebut dah 2 minggu lepas. Sebab waktu dalam sujud tu waktu yang mana akrab. Maksudnya manusia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertolongan Allah dekat. Doa untuk mustajabkan itu dekat, sebab tu berdoa. Cuma ada perbahasannya doa daripada Quran. Boleh atau tidaklah. Kita katakan di sini, mengatakan dalam kitab Asna Matalib, mengatakan boleh kalau dia bukan niat qiraah, bukan niat Quran. Dia baca, dia niat doa. Dia baca doa, sebab itu doanya dia tahu itu. Okey, kita pergi pula kepada perbahasan yang seterusnya. Perbahasan yang seterusnya ini adalah berkaitan apa? Berkaitan jika aurat tersingkap dalam solat. Aurat tersingkap dalam solat. Kita dituntut, diperintahkan untuk menutup aurat. Sebab tu kita dengar Allah sebut dalam Quran, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Itu khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Itu Allah suruh kita menggunakan perhiasan. Maksud zinatakum di sini ditafsirkan adalah dengan pakaian yang menutup aurat. Zinatakum ni. Maksudnya kita nak solat, masuk masjid, pakai pakaian yang menutup aurat. Maka menutup aurat merupakan salah satu benda apa? Syarat atau rukun? Yang punya syarat. Yang merupakan syarat sah solat. Itu sebab tu kita kena bezakan syarat sah, syarat wajib. Yang merupakan syarat sah solat kita menutup aurat dengan sempurna. Sekiranya kita solat, kemudian angin tiup pakaian kita, tersingkap aurat, batal tak solat kita? Menurut Al-Imam Ash-Shirazi, dalam kitab Al-Muhazzab, jika kita tutup lepas tu, tidak ada masalah. Sah solat kita. Contohnya kita solat, angin tolak pada pakaian kita, kita tutup balik lepas tu, solat kita sah. Tidak batal solat kita. Sebab tu kita katakan kalau kita biar lama, maka itu dapat menyebabkan solat kita rosak dan batal. Soalan yang selalu ditanya, macam mana kalau imam dia solat dalam keadaan dia tidak tutup aurat? Kita nampak dia tak tutup aurat. Maka dalam masalah itu, solat imam terbatal. Jadi maka kita pun mufarakah, sebab imam dia tidak ada solat dah waktu tu. Sebab itu kita katakan masalah mufarakah ni masalah yang besar. Sebab tu kita akan bahaskan tajuk sebentar lagi. Tapi kalau untuk diri kita, kita terbuka aurat kita tutup cepat-cepat. Tapi kalau imam, kita tegur dia. Kalau nampak tersingkap aurat, kita tegur. Tapi bila dia buat tak tahu saja, dia teruskan solat, maka kita pun di sini, kita mufarakah lah daripada imam. Sebab solat dia itu adalah solat yang terbatal lah waktu ketika itu. Assalamualaikum Ustaz. Sekarang kita punya Ustaz. Ya. Ustaz. Ya, kalau kita punya rambut ternampak sikit, dah habis solat baru perasan kena solat balik ke macam mana? Okey, perbahasan berkaitan ini. Sekiranya kita baru nampak aurat selepas daripada solat. Sikit terbuka. Sikit terbuka. Ataupun disebutkan dalam masalah lain juga, dalam masalah ni disebutkan perbahasan jika pada pakaian kita. Disebutkan pada pakaian kita ataupun rambut kita ada sedikit terkeluar. Jika perkara tersebut terjadi, maka solat itu kita kena i'adah semula. Kita kena ulang semula solat tersebut. Sebab syarat tak cukup. Syarat dia tak cukup. Sebab menutup aurat merupakan syarat sah. Bila syarat tidak dipenuhi, maka itu ada memberi kesan. Saya ambil contoh lain. Contohnya, sekiranya seseorang itu dia syak lepas solat, aku dah berwuduk atau belum? Maka dalam masalah ini, dia kena solat semula sebab syarat dia tak ada. Berwuduk itu merupakan syarat sah solat. Sama macam menutup aurat. Dia berbeza dengan rukun. Kalau rukun, contohnya, kita dalam solat, kita lepas solat kita teringat, aku dah tertinggal ada rukun ni. Rukun A, rukun B ni. Aku sujud tadi. Kalau masalah itu, la yu'assir. Tidak memberi kesan pun. Solat kita tetap sah. Tak payah nak ulang. Tetapi bila mana dia melibatkan benda-benda seperti syarat. Contohnya wuduk. Itu dia ada problem dalam masalah ni. Sebab dia merupakan syarat sah solat. Demikian ketika dalam permasalahan aurat ini. Sebab itu dalam masalah ni kalau ada rambut dia keluar sikit. Ataupun yang lain-lain seperti mana pada pakaian. Maka kita kena i'adah semula lah. Kita kena mengulang semula solat tersebut. Dan kerana solat tersebut dianggap tidak terkira. Itu dalam permasalahan berkaitan aurat tersingkap. Yang seterusnya, kita pergi pada jika imam salah. Jika imam tersalah, adakah dia membatalkan solat ataupun sebaliknya? Okey. Jika imam tersalah, dia kena tengok dalam beberapa keadaan. Jika imam itu dia silap dalam keadaan apa? Kalau dia silap mungkin dalam perkara-perkara yang kecil,
dia mungkin tidak membuat sunat-sunat, itu tidak memberi kesan kepada kita. Tetapi jika imam dia melakukan kesalahan dan juga dia memberi kesan pada rukun, itu ada kesan. Contohnya imam tertinggal rukun, dia pergi kepada rakaat yang lain, maka itu kita tidak boleh ikut. Contoh lain kita ambil, jika kita solat dengan imam dan imam itu dia tidak berwuduk. Macam mana ni? Imam dia tak ada wuduk. Lepas solat, baru kita tahu imam tak wuduk. Macam mana keadaan ni? Contohnya kita solat dengan imam. Imam masuk dalam solat. Kemudian kita pun solat macam biasa sebab kita perzon, kita yakin imam masih ada wuduk. Tiba-tiba lepas solat kita baru tahu imam tak ada wuduk. Jadi dalam kes seperti ini, adakah kita perlu ulang ataupun tidak? Okey, kita tengok di sini. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Law iqtada biman zannahu mutatahhiran fabana ba'da salati muhdisan aw junuban fala qada'a 'ala al-ma'mumi. Maksudnya kata Al-Imam An-Nawawi dalam Rawdatul Talibin, law iqtada biman zannahu mutatahhiran, seandainya sekiranya kita solat dengan imam yang mana kita zon, kita sangka kuat bahawasanya dia dalam keadaan mutatahhiran, dalam keadaan suci. Memang pun kalau kita solat dengan imam, mestilah akanlah kita kata imam ni tak ada wuduk, tak ada. Kita mesti sangka baik dengan dia ada wuduk. Kemudian kita solat dalam keadaan kita sangka berat sangkaan kita, zon kita, dugaan berat kita mengatakan imam itu dia ada wuduk. Kemudian fabana ba'da salati muhdisan. Last sekali lepas solat baru kita tahu fabana ba'da salati muhdisan. Dia rupa-rupanya berhadas lepas solat. Maksudnya lepas solat baru kita tahu dalam dia tak ambil wuduk pun dari solat. Ataupun dalam solat dia kentut, cuma dia malu nak keluar. Au nyuduman, ataupun dalam keadaan junub. Fala qada'a 'ala ma'mumi. Maka fala qada'a 'ala ma'mumi, iaitu tidak ada qada bagi dia. Maksud tidak ada qada, tidak perlulah untuk dia qada balik makmum itu. Tidak ada kewajipan untuk dia qada. Cuma bagi imam, imam perlu qada tak? Ya, imam perlu qada. Sebab imam dia terbatas solat dia. Tetapi jika bagi makmum tidak. Jika bagi makmum, ia tidak perlu qada. Ada orang lupa tutup kamera ni. Tengok balik siapa yang ni, ada yang terlupa tutup kamera. Okey. Kita tidak qada. Okey, jadi saya ulang balik. Jadi bahawasanya kalau solat kita dengan imam, imam lepas solat baru kita tahu dia tak ada wuduk, solat imam sah tak? Solat imam tak sah. Tapi solat makmum, solat kita tidak ada masalah sah. Jika sebab kita telah mengambil berdasarkan zahir zon kita, berdasarkan berat sangkaan kita imam tu dia berwuduk. Tiba-tiba imam dia tak ada wuduk. Itu kita sah, imam tak sah. Sekiranya imam tak sah, kita pun tidak sah, itu memberatkan kita. Sebab mana kita tahu tentang imam? Mana kita nak tahu dia berwuduk atau tidak? Kita tidak perlu. Sebab tu dalam fiqh ni, dia tidak kepada yakin. Fiqh dibina atas dasar zon kebanyakannya. Zon tu maksudnya dia bukan 100%. Dia atas berat sangkaan, berat dugaan. Kalau kita nak kira 100%, kalau nak sampai kepada yakin, maka orang akan duduk dalam toilet, mandi junub, mandi wajib, sejam tak habis. Sebab apa? Sebab kalau yakin, kita kena tengok dan yakin sendiri air dah kena dah belakang kita. Ataupun kita ibaratkan kita kena ambil cermin, tak kat belakang, bagi nampak air tu kena belakang kita. Kalau di atas dia saya yakin. Tapi tidak, dia dibina atas dasar zon, berat sangkaan sahaja. Sebab tu kalau agama ni semua benda dibina atas dasar yakin dalam fiqh ni, maka berat kita nak ibadah. Iaitu kita kena tahu yakin betul-betul ni, imam ni dah wuduk tak? Kita nak mandi junub pun kita kena tak cermin belakang ni. Bahkan mungkin kita kena, nak susah sikit kita kena record tak kamera belakang. Kena tak kena. Lepas tu kita tengok balik rakam. Dan macam tu atas saya yakin, tapi tidak. Dia dibina atas zon, berat sangkaan, berat sangka. Itu dia tidak bina atas saya yakin. Sama macam masalah solat tadi ni. Imam, kalau kita berat sangkaan kita, sangka baik kita pada dia ada wuduk, lepas tu tiba-tiba baru kita tahu tak ada, maka solat kita sah, kita tidak perlu untuk mengulangi solat kita tersebut. Tetapi kalau usul ataupun kaedah dalam mazhab Hanafi lain sikit. Kaedah dalam mazhab Hanafi, jika imam dalam keadaan ada rosak pada solat imam, maka solat makmum juga ada kerosakannya. Itu ada kaedah dalam mazhab Hanafi. Tapi kita tidak bahas sekarang, itu adalah dalam mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Ahnaf, Hanafi. Dan ada khilaf lah, ada yang menyebut Hanafiyah, ada yang sebut Ahnaf. Itu sebab bila tulis Hanafiyah dan Ahnaf ada yang bertikai. Ahnaf ke Hanafiyah? Hakikatnya dua-dua boleh. Sebut Hanafiyah juga ada disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Bila sebut Ahnaf, kitab-kitab contemporary ada menyebutkan seperti nama Ahnaf bagi ulama Hanafiyah, ulama mazhab Hanafi. Dua-dua tak ada masalah. Cuma ada perbezaan yang mana lebih tepat lah itu.
Yang seterusnya, kita pergi pula kepada yang seterusnya. Kalau imam dia bangun pada rakaat yang kelima, macam mana nak buat kalau imam dia bangun pada rakaat kelima? Ini baru kita cakap ni tentang mufarakah tak mufarakah ni. Adakah mufarakah dalam agama ni? Sebab saya pun pernah dalam grup WhatsApp, dalam grup WhatsApp dululah 2-3 tahun lepas, saya tulis di situ, bukan dia tulis orang tanya soalan, kita jawablah. Dia kena mufarakah dalam masalah ni ada 2 kes. Kalau imam dah bangun rakaat seterusnya, dia boleh mufarakah ataupun tunggu. Kemudian ada yang mana ada ustaz juga yang mengatakan bahawasanya tak ada dalam agama ni, tak ada mufarakah. Kurang tepat kalau kita kata tak ada mufarakah dalam nas. Dalam hadis ada mufarakah, cuma berbeza pandangan dalam menafsirkan hadis itu di mana tempat yang perlu mufarakah. Sebab kita tengok para fuqaha membahagikan hukum mufarakah ni kepada 4 atau 5. Ada yang menyebutkan mufarakah ni boleh jadi wajib. Ada menyebutkan mufarakah ni boleh jadi harus. Ada yang menyebutkan mufarakah ni boleh jadi sunat. Maksudnya mufarakah dia ada banyak hukum. Mufarakah tu apa? Keluar daripada imam. Mufarakah maksudnya kita keluar daripada imam. Sebab tu hukum mufarakah dia ada pelbagai. Itu. Okey, yang seterusnya kita tengok perbahasan mufarakah ni. Kalau imam bangun ke rakaat kelima, apa kita nak buat? Yang pertama kita tegur imam. Bila kita kata tegur imam ni, subhanallah lah itu. Kita tegur imam. Kalau imam dia tak turun juga, maka apa yang perlu kita lakukan? Imam kalau dia tak turun juga, kita ada 2 pilihan diletakkan di sini. Bahkan benda ini disebutkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i dan ada juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa. Itu Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa dia ada menyebutkan juga perkara-perkara ini. 2 pilihan. Yang pertama adalah kita boleh mufarakah. Kan kita rakaat keempat. Atau contoh kita solat Isya rakaat keempat. Imam bangun rakaat kelima. Atau solat Maghrib kita rakaat ketiga. Imam bangun rakaat keempat. Atau kita solat subuh rakaat, imam bangun rakaat ketiga. Maksudnya imam ada lebih satu. Lepas tu kita dalam keadaan ketika mana mufarakah, ketika mana kita tasyahud akhir tu. Bila kita dah dalam keadaan tersebut, maksudnya kita dalam keadaan yang mana kita sebutkan tadi imam lebih. Jadi kes ini macam mana kita nak lakukannya? Dalam permasalahan ini, 2 pilihan. Yang pertama kita lepas baca tasyahud dan bagi salam terus. Sebab kita kan rakaat akhir dah. Kita dah waktu tu dalam keadaan rakaat akhir. Jadi kita pun lepas baca tasyahud terus kita bagi salam mufarakah. Pandangan kedua, yantaziruhu. Tunggu imam. Tunggu imam tu apa maksudnya? Maksud kita tunggu imam adalah kita duduk tunggu imam sampai balik. Kan imam bangun rakaat kelima. Maka kita tunggu balik dia baca, dia rukuk, dia sujud, dah sampai tunggu dia tasyahud balik, kita sama-sama lah bagi salam dengan dia. Itu. Jadi ada 2 pilihan. Yang pertama kita boleh untuk mufarakah keluar. Yang kedua, kita boleh untuk kita yantaziruhu. Kita tunggu dia. Tetapi disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Haytami adalah yang lebih afdalnya adalah kita tunggu imam. Sebab apa? Sebab kalau kita keluar mufarakah, maka takut dikuatiri kita luput pahala jemaah kita. Fadilat jemaah tak ada. Sebab kita dah bersendirian waktu tu. Sebab tu kita tunggu yantaziruhu. Kita tunggu itu lebih afdal. Sebab jika kita tunggu itu, kita akan dapat fadilat jemaah. Kerana itulah kenapa kita solat berjemaah, sebab kita nak dapat fadilat dia. Sebab itu pilihan disebutkan tunggu. Okey, kita sebutkan hukum mufarakah ni. Hukum mufarakah ada yang kita sebut dia ada banyak. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat dan sebaliknya. Sekarang kita pergi kepada mufarakah yang wajib. Mufarakah yang wajib adalah imam melakukan perbuatan yang membatalkan solat. Itu. Imam melakukan perbuatan yang mana membatalkan solat. Yang pertama, membatalkan solat macam mana? Contohnya, pada pakaian imam ada najis. Ataupun imam dia tertinggal benda-benda rukun. Itu benda-benda sebegitu rupa dapat menyebabkan batal solat. Jadi sebab itulah kita mufarakah. Sebab itu kita kena ketahui syarat qudwah. Sebab tu kalau bab solat jemaah, dia kena mula tentang syurut dan syarat qudwah kita mengikut imam. InsyaAllah tentang syarat qudwah ni saya mungkin akan bahaskan pada tahun depan lah, sebab dalam Yayasan Taklim punya program kan, tentang program asasi ada dalam silibus benda-benda ni tentang syarat-syarat qudwah kita nak ikut imam. Apa syarat nak ikut imam? Ada dalam tahun depan lah. Mungkin boleh rujuk pada admin lah macam mana nak masuk program tu. Tentang nak ikut solat jemaah, syarat-syarat untuk kita ikut imam, salah satunya disebutkan oleh Fiqh Manhaji, Muqaddimah Hadramiyah pun ada bahaskan benda-benda ni dan lain-lain kitab, adalah kita tahu, kita yakin ataupun kita zan berat sangkaan imam tu dia tidak membatalkan solat, dia tidak batal solat.
Itu. Kita yakin ataupun kita sangka berat sangka kita imam dia tidak melakukan perkara tidak membatalkan solat. Contohnya macam mana? Saya ambil satu contoh. Kalau kita solat, kan kita ada tengok kan dekat YouTube, bukan YouTube, kat Twitter, laman sosial Mike Tyson, dia solat pakai seluar pendek. Contohlah, kita pergi kat satu tempat. Kita tengok imam pakai seluar pendek. Jadi macam mana solat kita ni? Ataupun kita solat sama-sama, kemudian imam tu dia dah batal wuduk, dia pun keluar. Lepas tu imam yang kedua ganti, orang kedua naik depan, ganti. Orang yang kedua ni dia pakai seluar pendek. Tak pun dia ni, dia betul. Pakai seluar pendek. Jadi dalam masalah ni, sah tak solat kita? Dia ada dua keadaan. Sekiranya kita kata, kita baik sangka, oh mungkin dia ikut pandangan ulama yang kata itu bukan aurat. Mungkin dia bersama pandangan yang mengatakan bahawasanya pandangan Imam Bukhari mengatakan itu bukan aurat lagi, sebab itu dia solat. Walaupun kita pegang pandangan yang mana mengatakan ia aurat, tapi kita baik sangka kita kata dia berpegang dengan pandangan tersebut. Jadi solat dia tak batal lagi. Sebab imam tersebut dia bersama pandangan mazhab itu. Mungkin sebab dia baru balik main bola ke, balik main bola maghrib, lepas tu terus dia pergi solat. Dia bukan tak tutup aurat, dia pakai seluar bawah lutut lah. Tapi waktu dia nak duduk tu, bila kita pakai seluar walaupun bawah lutut, memang tutup aurat pun. Kalau kita main bola, contoh kita pakai seluar takat ni je kan, tak nampak lah ni, contoh bawah lutut lah. Itu bila dia duduk akan tersingkap. Imam tu waktu duduk tersingkap. Jadi macam mana kita nak lakukan? Kalau kita sangka baik, ataupun kita yakin dia berat sangka zon, dia bersama pandangan mazhab yang mengatakan bahawasanya itu bukan aurat lagi yang solat, maka kita boleh ikut dia. Tetapi kalau kita memang tahu dia ni memang pegang pandangan yang mengatakan bahawa tu aurat, dalam kes ni batal. Faham tak ada dua? Okey, dia kena dua orang pertama. Kalau saya solat dengan seseorang itu tersingkap dia punya pakaian dia, aurat dia. Dan saya yakin ataupun saya berat sangka saya mengatakan dia ni ikut mazhab ni pandangan Imam Bukhari dalam masalah ni yang kata paha tak aurat, maka solat kita sah. Tetapi sekiranya orang yang kedua dia nampak imam tu nampak aurat dia dan dia pun tahu imam tu bersama pandangan mengatakan itu adalah aurat, maka dia kena mufarakah sebab imam dah batal. Dan kita pun bersama pandangan mengatakan paha itu aurat lah. Itu kita bersama pandangan jumhur lah, yang lebih selamat mengatakan paha aurat. Jadi kita ada dua situasi. Kalau kita tahu dia batal solat, kita ikut, itu tak boleh. Tidak, syarat kedua tu tak ada. Tapi kalau kita ikut dia dan kita berat sangkaan kita kata dia ikut pandangan yang mengatakan itu tak batal lagi, itu tak ada masalah. Kita boleh ikut dia walaupun kita bersama pandangan jumhur ulama yang mengatakan batal. Itu. Jadi syarat kita nak ikut imam adalah kita kena yakin ataupun kita ketahui imam tu tidak melakukan perbuatan yang membatalkan solat. Itu. Kalau imam tu kita tengok dia melakukan perbuatan yang mana dapat membatalkan solat, maka kita tak boleh ikut. Kita tak boleh ikut dia itu. Sebab tu masalah ni banyak orang tanya. Banyak orang tanya apa sekian-sekian, hukum sekian-sekian. Kita kena tengok macam tu lah. Kalau imam telah melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan solat, itu membatalkan. Tapi kalau kita kata dia ikut pandangan yang mana khilaf, itu tak ada masalah lah. Itu. Dan kita tahu dia bersama pandangan tersebut. Jadi hukum mufarakah pertama adalah wajib. Wajib mufarakah kalau kita tengok dia pakai seluar pendek dan kita tahu dia bersama pandangan yang mengatakan batal, ataupun bersama pandangan mengatakan paha aurat, maka kita tak boleh ikut. Kita kena mufarakah masalah ni sebab dia tidak mencukupi syarat sah solat dia. Sebab dia tak menutup aurat. Sebab menutup aurat merupakan syarat sah solat dia. Dia tak ikut benda tu. Yang kedua, hukum kita sekiranya kita mubah, harus untuk kita mufarakah, iaitu harus dibenarkan untuk kita mufarakah keluar daripada imam, adalah sekiranya imam membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran terlalu panjang sangat sehingga menyebabkan kita ni duduk ada urusan lain. Contohnya benda ni tadi waktu bila? Waktu subuh. Kan waktu solat subuh mungkin ada pemandu lori, pemandu bas, dia solat subuh di masjid tepi-tepi jalan. Kemudian imam baca terlalu panjang subuh. Memang kita pun bacaan ketika subuh memang panjang, tapi kita tengok juga ada mana yang tidak terlalu panjang sangat. Ini dia baca sampai 1 juzuk. Dia baca terlalu panjang ataupun baca 6-7 muka surat. Sedangkan orang ada urusan nak pergi kerja. Dalam masalah ini, makmum kalau dia ada urusan, dia boleh mufarakah. Hal ini berdasarkan hadis daripada Muaz. Kisah ni riwayat ni sahih yang mana Muaz
pernah solat dan membaca bacaan yang panjang. Kita dengar riwayat ini. Anna Mu'az, sesungguhnya Mu'az itu, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Mu'az dia solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa ya'ti qaumahu fayusalli bihim. Lepas Mu'az solat dengan Rasulullah, Rasulullah pun atau Mu'az pun balik ke kampung. Summa ya'ti ila qaumihim, balik kampung. Dan Mu'az jadi imam. Sebab itu ini dalil digunakan oleh para ulama mengatakan kalau perbezaan antara solat imam dan makmum sah. Apa maksud perbezaan? Contohnya, makmum, saya solat lain. Saya nak solat lain lah, apa-apa solat. Imam solat lain. Sah tak solat? Sah. Sebab berdasarkan hadis ini. Sebab Mu'az dia solat lain. Sebab solat yang wajib tadi dia telah solat. Sebab itu yang solat yang kedua itu adalah solat yang sebaik yang selainnya. Maksudnya ada dua solat. Solat contoh kalau imam dia solat sunat, makmum solat wajib, sah tak ikut? Sah, tak ada masalah. Demikian begitu lupa. Kalau makmum solat isya, imam solat lain, sah juga, tidak ada masalah. Sebab tu perbezaan solat antara makmum dan imam tidak ada masalah. Selagi mana dia tidak ada perubahan lain lah. Maksudnya bentuk solat tu tak ada perbezaan. Maksud bentuk solat tak ada perbezaan macam mana? Macam ni. Kalau imam solat jenazah, kita nak solat zuhur belakang, tak boleh. Dah tu beza. Maksudnya solat yang tidak ada perbezaan macam tu, maksudnya solat fardu. Solat fardu dengan solat sunat, tak ada perbezaan. Kita solat masuk masjid, kita solat sunat wuduk ke 2 rakaat, tahiyatul masjid ke 2 rakaat, kemudian ada orang mai kat belakang kita. Dia nak solat isya. Boleh tak ikut? Tak ada masalah, boleh ikut. Sebab selagi perbuatan tidak berbeza. Contohnya kita lambat masuk masjid. Kita ambil wuduk, kita pun solat. Kita tengok ada orang depan kita solat, kita tak tahu dia solat apa. Dia ni solat isya ke dia solat sunat. Kita boleh ikut belakang dia, tidak ada masalah. Berdasarkan hadis Mu'az ini. Sebab perbezaan niat atau perbezaan antara makmum dan imam tak ada masalah. Sebab Mu'az dia dah solat dengan Rasulullah. Kemudian summa ya'ti ila qaumihim. Lepas tu dia balik ke belakang kampung dia, dia solat jadi imam kat kaum dia. Itu dan maksudnya niat dah berbeza. Fa qara'a bihim. Dan Mu'az waktu solat tu dia baca Baqarah. Dia baca surah Al-Baqarah, panjang surah Al-Baqarah ni. Kemudian ada juga lain-lain, ada seorang lelaki, ada lelaki yang mana yang keluar dari saf. Dan lelaki tu dia keluar dari saf sebab terlalu panjang sangat bacaan yang mana dibaca oleh Mu'az. Sehingga Mu'az kata innahu munafiq. Mu'az dia tengok orang tersebut dia mufaraqah keluar dari solat atau dia tahu benda dia keluar dari solat, innahu munafiq. Mu'az kata, orang tu munafik. Itu dia menyebut perkataan munafik bukanlah benda yang mana yang ringan, dia berat. Itu menyebut munafik, dia mengatakan innahu munafik sebab dia keluar dari solat. Kemudian benda ni fabalagha zalika ar-rajula. Dia kata ke orang tu munafik. Benda berita tu fabalagha, sampai ke orang tersebut, orang yang mufaraqah itu. Bila orang yang mufaraqah tu dia dengar, dia tahu sampai kabar berita yang mana Mu'az kata innahu munafik, dia ni munafik. Fa'atan Nabi SAW. Dia pun pergi jumpa Rasulullah mengadu. Mengadu kes ni dekat Nabi SAW. Mu'az pun dia pergi mengadu kepada Nabi SAW berkaitan hal ini. Kemudian apa Rasulullah buat? Ataupun dia mengadu, dia kata apa? Inna qaumun na'malu bi'aidina wa nasqi binawadihina. Maksudnya dia pun kata kami ni adalah kaum yang mana buat kerja siram di ladang, maksudnya kerja kebun. Jadi maksudnya ada urusan. Maksudnya dia keluar itu sebab dia ada urusan. Dia ni kerja di kebun, nak siram tanaman, nak buat-buat lain. Maksudnya dia ada pekerjaan. Sebab itu dia keluar dari solat. Agak-agak Rasulullah marah siapa? Rasulullah tegur dia ke Rasulullah tegur Mu'az? Dalam kes ni, Rasulullah tak marah lelaki tu. Tapi Rasulullah buat apa? Rasulullah tegur Mu'az. Rasulullah kata, engkau ni nak buat fitnah ke? Apa fitnah yang kau cuba lakukan? Itu yang Rasulullah tegur Mu'az. Afattanna anta salasan. Dia ada riwayat yang berbeza lah. Dalam riwayat ni sebutkan, ya Mu'az, afattanun anta salasan. Itu. Engkau nak buat fitnah ke ni? Apa engkau nak buat fitnah? Maksudnya nak buat kekacauan kah menyebabkan baca panjang ni? Ada riwayat-riwayat yang berbeza lah dalam baca bacaan ini. Tapi nak sebutnya Rasulullah tegur Mu'az kerana dia telah membuatkan perkara yang mana menyebabkan fitnah. Sebab itu dalam kes seperti ini bahawasanya kita
ketika ada kalanya boleh mufarakah kalau ada pekerjaan. Macam contoh pekerjaan yang mendesak. Contohnya kita naik bas. Contoh mungkin budak sekolah ke apa kan dia naik bas KTM. Kemudian imam baca panjang. Tiket 10 minit lagi, 5-6 minit lagi. Nak kalau tak memang tak ada lah. Dia pun mufarakah, dia solat sendiri, dia sambung solat sendiri. Dalam masalah ini dia boleh untuk melakukan perbuatan sedemikian sebab dia ada keperluan, dia ada hajat dalam masalah ini. Okey, yang seterusnya masalah sutrah pula. Kita sekarang dalam permasalahan sutrah. Sutrah ini mungkin dalam masyarakat kita kurang sikit di orang masyarakat mempraktikkan berkaitan sutrah. Bab berkaitan sutrah dia merupakan perkara yang mana ada perbezaan antara wajib dan sunat. Ulama berbeza pandangan. Adakah sutrah ni hukumnya wajib ataupun hukumnya sunat? Jamaahir fuqaha, majority fuqaha mengatakan ia adalah sunat seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah. Habib Ibn Qudamah menyebutkan tak ada khilaf. Dan apa itu sutrah? Kita tengok sini. Ma yu'ghazu au yunsabu amama al-musalli min asa' ghairi zalik. Maksudnya ma yu'ghazu au yunsabu amama al-musalli min asa' au ghairi zalik. Maksudnya benda yang mana diletakkan yu'ghazu au yunsabu amama al-musalli, diletakkan di hadapan orang yang solat. Maksudnya bukan diletakkan di tepi, bukan diletakkan di kiri, bukan diletakkan belakang, tapi diletakkan amama al-musalli min asa' au ghairi zalik. Diletakkan di depan orang yang solat daripada asa' au ghairi zalik, ataupun apa-apa benda. Maksudnya sebut ghairi zalik, apa-apa pun kita boleh letak depan untuk kita buat halangan. Jangan bagi orang lalu di hadapan kita. Itu, kita jangan bagi orang kacau kita. Dan membuat sutrah ni, meletakkan sutrah, ia merupakan sunnah Nabi SAW yang mana perlu kita lakukan. Dia hukumnya ada dalil menunjukkan seolah-olah wajib dan ada sebaliknya. Dalil yang pertama, qala Rasulullah SAW, la tusalli illa sutrah. Maksudnya janganlah solat melainkan dengan menghadap pada sutrah. Itu. La tusalli. Jangan solat melainkan kita menghadap pada sutrah. Lam di sini. Sebab tu lam kita tahu dalam bahasa Arab dia boleh jadi nafyu sihah ataupun nafyu kamal lah. Itu maksudnya seolah-olah mengatakan tidak ada solat bagi orang yang mana tidak menghadap kepada sutrah itu. Tapi lam di sini kita kena tengok lam apa. Ini dalil yang seolah-olah wajib. Iaitu jangan seorang solat itu melainkan dia menghadap sutrah. Dia lam dalam bahasa Arab ada yang mengatakan, ada yang boleh kita faham sebagai nafi, ada yang nahi. Itu. Tapi ini dalil ini menunjukkan bahawasanya lam di sini menunjukkan seolah-olah tak ada solat. Sebab itu ada ulama yang mengatakan di sini ia pergi kepada hukum wajib. Sebab Rasulullah seolah-olah mengatakan solat ni tak ada. Ataupun jangan solat jika sesiapa yang mana tidak menghadap sutrah. Itu. Sebab itu ada ulama mengatakan wajib. Siapa mengatakan wajib? Kita tengok sini. Dalam Tamamul Minnah. Tamamul Minnah merupakan kitab karangan Syekh Nasruddin Al-Albani. Fafil hadisi ijabu sutrah. Dalam hadis-hadis yang mana disebutkan, ada hadis yang menyebutkan sebut fafil hadisi ijabu sutrah, menunjukkan kewajipan sutrah. Itu pandangan Syekh Albani, dan juga ada juga pandangan Al-Imam Syaukani yang mengatakan kewajipan sutrah. Tetapi kita telah sebutkan tadi, majoriti ulama, jumhur ulama tidak mengatakan wajib, mereka mengatakan ia sunnah. Kita tengok apa kata Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Muqni. Wala na'lamu fi istihbabi zalika khilafan. Kami tak tahu pun kata ada khilaf tentang istihbab, galakan, iaitu ataupun kesunahan untuk menggunakan sutrah ni. Maksudnya seolah-olah kita lihat Al-Imam Ibn Qudamah bila mengatakan la khilaf. Dia mengatakan tak ada khilaf dalam masalah istihbab, sunnah, galakan untuk kita melakukan benda ini. Nak menunjukkan bahawasanya menggunakan sutrah ini perkara yang mana dituntut, sehingga disebutkan wala na'lam, kami tak tahu ada khilaf tentang hal ini. Tetapi wala bagaimanapun tidak nafikanlah tetap ada khilaf sebab ada ulama yang mewajibkan. Kita dah sebut dia seperti Syekh Nasruddin Al-Albani, Al-Imam Asy-Syaukani, Ibnu Hazm, semua ni antara ulama yang kita langgak cenderung mewajibkan sutrah. Tetapi jamaahir fuqaha, majoriti ulama mengatakan tidak diwajibkan. Tadi kita dah baca dah dalil-dalil yang mana menunjukkan seperti mana wajib. La tusalli, Rasulullah kata. Yang kedua, apa dalil mengatakan tidak wajib? Kerana ada riwayat Rasulullah SAW
yusalli bimina ila ghairi jidarin. Itu Rasulullah pernah solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bimina, solat di Mina dalam keadaan min ghairi jidarin, dalam keadaan tidak menghadap jidar. Ila ghairi jidarin, jidar dinding. Maksudnya dalam riwayat Bukhari disebutkan Rasulullah solat dalam keadaan tak menghadap ke arah dinding. Sedangkan kita tahu dinding itu adalah sutra. Tapi dalam riwayat ni Rasulullah solat di Mina ila ghairi jidarin, dalam keadaan tak ada apa di depan. Sebab itu dalil ini para ulama mengatakan bahawasanya ini menunjukkan ia tidak wajib sutra. Sebab itu majoriti ulama lebih cenderung mengatakan hukum sutra ia adalah sunnah. Dia sunnah. Dia tidak sampai sunnah yang wajib. Maksudnya kita tahu sunnah dan sunat dia ada perbahasan dalam usul. Tapi nak cakapkan di sini dia sekadar dia kekal kepada istihbab. Dia tidak pergi kepada wajib menurut jumhur. Sebab ada riwayat lain yang menunjukkan Rasulullah juga solat ila ghairi jidarin, tidak menghadap ke arah sutra. Dan ada juga riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan perkara yang sama. Sebab itu ada perbezaan di sana. Sutra itu kita nak buat macam mana? Sutra kalau kita tengok kat setengah masjid sekarang ada benda yang bagus, yang mana ada macam kayu kan kita tengok di masjid. Kayu yang mana menunjukkan kalau orang yang solat letak depan tu, sutra lah tu. Sutra hebat kecil, bentuk kecil dia. Kalau orang yang solat letakkan di sana sutra tersebut supaya orang tak lalu di hadapan tersebut. Tak lalu di depan orang yang solat. Mungkin kita bertanya, bagaimana kalau kita tak ada sutra? Jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita tengok di sini. Ada riwayat dalam hadis Abu Daud. Falyaqtut qattan. Itu hadis yang menunjukkan sutra menggunakan garisan. Riwayat Abu Daud tapi hadis ini daif. Hadis ini daif iaitu falyaqtut qattan. Menggunakan sutra berdasarkan garisan. Riwayat ni daif. Walaupun bagaimanapun fiqh kepada hadis ini. Ada suara tak? Dengar? Kan tak clear? Clear? Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawasanya kat YouTube ada problem. Ustaz. Dekat YouTube ada problem sikit. Sini okey kan? Kat Zoom tak ada. Okey. Okey, kita sambung. Okey, kita sebutkan tadi dalil menunjukkan sutra tadi. Sutra kalau kita walaupun hadis tadi daif Abu Daud, tetapi para fuqaha menggunakan seperti disebutkan dalam Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah yang mengatakan bahawasanya kita boleh guna line di masjid itu. Kan di masjid pun dia ada line tertentu kan, ataupun kita guna sejadah. Kalau kita solat sunat, sejadah tu boleh memadai. Tapi yang terbaiknya kita letak something lah benda dekat depan, kita letak sutra. Tapi yang kita cakap sekarang ni kalau tak ada sutra. Kalau ada itu yang terbaik lah, itu lebih sunnah. Jadi kita letak benda di depan. Tapi kalau tak ada apa-apa sutra langsung dah. Tak ada benda kita letak, bag kita tak ada letak, kerusi tak ada letak. Maka dalam masalah ini, tiang pun tak ada. Kita boleh gunakan line, cakap garisan dan line itu pun dapat memadai berdasarkan hadis yang kita baca riwayat Abu Daud itu. Tetapi hadis itu maksud daif lah. Didaifkan oleh para ulama. Walau bagaimanapun fiqhnya diletakkan, diamalkan seperti disebutkan dalam Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, iaitu menggunakan line pada sejadah tersebut. Tapi yang lebih terbaik kita letak sutra di depan. Ataupun kita solat di dinding. Sebab dinding boleh jadi sutra. Sebab ada yang mana sebut apa puak-puak ni solat sembah dinding. Bukan sembah dinding. Bahkan ada yang lebih tak tahu lagi, mereka mengatakan ini seolah-olah solat macam orang Yahudi. Kan Yahudi mereka pergi meratap dinding. Sebab itu pentingnya ilmu. Kalau tidak ada ilmu, kita akan bercakap dengan perkataan-perkataan yang menunjukkan keaiban diri kita. Seperti orang kata, apa ni solat sembah dinding. Bukan sembah dinding. Itu kita jadikan sebagai sutra. Bila jadikan sebagai sutra, itu adalah perbuatan yang mana sunnah Nabi SAW. Sebab ada riwayat Rasulullah pernah solat, dia menghadap pada sutra begini rupa. Kita akan baca dari dalil dia. Kana baina musalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina jidari mamarru syah, iaitu disebutkan di sini kana baina musalli, iaitu di antara tempat yang mana Rasulullah solat, iaitu tempat Rasulullah solat itu tempat Rasulullah sujud, wa baina jidar, dan juga dengan dinding jarak tempat Rasulullah sujud, musalli tempat Rasulullah solat itu, ataupun ketika Rasulullah solat dan tempat dia itu solat, dan antara jarak dia tempat sujud dengan jidar adalah seekor kambing lalu. Itu seekor kambing lalu. Antara jarak ketika mana Rasulullah solat, Rasulullah dalam keadaan bersolat, kemudian jarak tempat Rasulullah sujud itu, dan juga
tempat jidar, dinding, jarak tersebut adalah seekor kambing yang boleh lalu. Maksudnya Rasulullah solat di dinding, dekat dinding. Kita ada jumpa riwayat-riwayat yang Rasulullah membuat perkara sedemikian. Bahkan kita pun tahu hadis yang mana kita dicegah ataupun kita dicegah untuk larang ataupun kita cegah untuk lalu di hadapan orang yang sedang bersolat. Itu. Okey. Yang seterusnya. Perbahasan seterusnya adalah berkaitan bersin dan solat. Ini perbahasan terakhir kita. Perbahasan bersin di dalam solat. Adakah di dalam solat kita boleh sebut Alhamdulillah? Itu. Adakah kita boleh sebut Alhamdulillah ketika mana kita sedang solat? Kita contoh bersin. Sebab ada riwayat yang umum menyebutkan Iza atasa ahadukum falyaqul Alhamdulillah. Bila mana salah seorang daripada kamu bersin, falyaqul Alhamdulillah. Hendaklah dia sebut Alhamdulillah. Ini yang disebutkan di dalam hadis. Bila mana seseorang bersin, dia kena kata Alhamdulillah. Sekarang dalam permasalahan ini, kita cakap dalam solat. Dalam solat nak kena sebut Alhamdulillah tak? Hadis itu di luar solat. Dalam solat, adakah kalau kita bersin nak sebut Alhamdulillah juga? Imam Nawawi mengatakan apa sini? Wa kaza law kana fi shalah. Dan demikian juga kalau di dalam solat pun, dia kena juga buat benda yang sama. Dia buat apa? Dia juga kena sebut Alhamdulillah. Simple. Cuma bila dia sebut Alhamdulillah, dia nak kena sebut slow ataupun nak sebut kuat. Di sini disebutkan lebih baik dia sebut sir. Kadar dia dengar telinga sendiri. Sebab kalau dia sebut kuat, akan mengganggu orang sekeliling dan kita khawatiri orang sekeliling nanti dia akan jawab, Yarhamukallah. Dia akan jawab macam tu. Bahkan kalau kita sebut Yarhamukallah dalam solat, dapat menyebabkan batal solat. Sebab apa? Sebab bila sebut Yarhamukallah, itu adalah perbicaraan kita dengan siapa? Itu adalah perbicaraan kita dengan makhluk. Semoga Allah merahmati kau, Yarhamukallah. Maka perkataan ini adalah perbuatan kita dengan makhluk. Sedangkan kita solat, kita hanya bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kenapa perbuatan yang kita sebutkan tadi, kita tashmid. Bila kita sebut Yarhamukallah, itu adalah tashmid. Tashmid ini dia tidak boleh perbicaraan khitab kita tu ada perbicaraan. Itu kalau buat itu ia dapat memudaratkan solat. Sebab itu kita sebut Alhamdulillah slow aja untuk diri kita. Bahkan mungkin ada hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Beliau ketika solat, beliau pernah waktu solat tersebut beliau sebut tashmid. Dia dengar sahabat sebut Alhamdulillah, kemudian dia pun balas Yarhamukallah. Dia sebut Yarhamukallah, Rasulullah dengar dan lepas tu Rasulullah tegur dia. Rasulullah tegur mengatakan inna hadhihi salata. Sesungguhnya solat ini dia la yasluhu min kalamin nas atau kama qala. Tidak boleh ada perkataan manusia. Sebab bila kita kata yarhamukallah, semoga Allah merahmati kau, itu merupakan doa kita seolah-olah bercakap dengan dia. Tapi yang kita kena sebut yarhamuhullah, itu tak apa. Kalau sebut yarhamullah, itu adalah kita mendoakan yarhamuhullah, itu kita semoga Allah merahmatinya. Itu kita doa. Ada beza tak? Yarhamukallah, itu kita kata semoga Allah merahmati engkau. Tapi kalau kita kata yarhamullah, itu semoga Allah merahmatinya. Ada beza tu. Yang pertama seolah-olah kita bercakap pada semoga Allah merahmati kau. Yang kedua semoga Allah merahmatinya. Itu kita doa ke Allah. Kalau perkataan pertama yarhamukallah, itu kita bercakap pada dia semoga Allah merahmati kau. Itu percakapan, khitab. Maka itu membatalkan solat. Kalau kata yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya, itu doa. Itu yang kedua tidak batal. Wallahu alam. InsyaAllah ini kita telah selesai dah perbahasan kita berkaitan dua sesi yang kita telah bahaskan, iaitu berkaitan perkara-perkara akhta' di dalam solat. InsyaAllah jika ada kesempatan kita berjumpalah pada tahun depan. Kita akan jumpa dalam pertemuan asasi. Tak salah saya, berkaitan hukum hakam fi ibadah ini kita akan mulakan dalam bab taharah dan juga kita akan mula bab taharah, bab solat dan lain-lain. 2 semester kan insya-Allah. Kita jumpa pada pertemuan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.